Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bincang pada pagi ini ialah kesilapan utama dalam kita menjalankan terapi diet. Bila kita nak diet tu memang biasanya kadang-kadang kita cuba kawal kita punya pemakanan, makan sikit, puasa diet puasa penuh, macam-macam lah brand diet sekarang ni. Tapi kita kadang-kadang dapati lagi kita diet, lagi badan kita naik. Lagi kita nak kurangkan makan, lagi tambah selera nak makan. So kat mana silap tu? Kat mana kesilapan tu? Jadi Alhamdulillah pagi ni bersama-sama dengan kita, saya dah jemput tetamu kita pada pagi ini, iaitu Coach Izan. Okey, kita jemput beliau ke studio sekarang ni. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Apa khabar orang selama? Apa khabar orang-orang di Facebook, channel Haji dan sebagainya? Okay, bagi mereka yang baru mengenali saya, nama saya Izan, orang panggil Coach Izan. Dan hari ini kita nak bercerita sedikit tentang kesilapan, top mistakes yang orang buat apabila dia mula berdiet. Kita banyak kali, termasuk saya sendiri, banyak kali bermula diet. Tapi kenapa kita stop halfway? Itu kita nak kupas hari ini. Saya sebenarnya ada list kesilapan tu ada banyak lah. Tapi kita tahu proses ni sebab kita kenali sebagai proses pembelajaran. Kita nak turunkan berat badan, satu proses mengenal diri sendiri. So sebab tu kadang-kadang kita buat kesilapan sedikit tak apa. Tapi saya nak cerita sedikit kesilapan yang paling besar yang orang selalu buat dan kenapa mereka berhenti separuh jalan. Ada proses pembaik pulihan sedikit, ada proses penurunan sedikit. Kenapa terhenti separuh jalan? Okay, mistake top one. Bila orang cakap pasal diet je, dia ingat berhenti makan atau makan kurang saja. Itu je yang dia ingat. Dia tak tahu pasal penukaran daripada tenaga gula kepada tenaga lemak, body composition. Yang dia ingat, saya makan terlalu banyak. Tapi mengikut statistik mereka yang berat badan mereka berlebihan, sebenarnya ikut statistik, kuantiti yang mereka makan tu lebih kurang sama dengan orang normal, orang yang sihat. Ini orang tak tahu. Sebenarnya apa yang kita makan lebih kurang je orang sihat. Perbezaan je ialah metabolism kita punya badan. Kadang-kadang orang tu makan sedikit pun, dia still boleh tambah gemuk, tambah berat badan, walaupun makan sama je dengan orang yang sihat. Beza dia pada metabolism. Kenapa dan bagaimana nak mengubah tu, itu topik untuk hari yang lain lah. Tapi yang first mistake sekali orang ingat kalau saya nak diet, maksudnya saya kena kurangkan makan. Kurangkan makan sampai terlalu rendah kalorinya. Saya bagi sebab kenapalah. Okey, kalau kita boleh bayangkan kita punya badan sebagai satu enjin, kita ada kapasiti sendiri. Macam saya besar lah, saya almost 100 kilo. Saya memerlukan kapasiti yang lebih tinggi sebab saya ada lebih banyak muscle, saya lelaki, saya belum berumur sangat, baru 40 tahun. So saya punya kapasiti tinggi. So saya memang kena makan lebih banyak berbanding dengan orang yang mungkin berat badan lebih kurang sama, tapi mereka lebih gempal contohnya lah, sebab perbezaan muscular, perbezaan body mass. Body mass kita kalau lain, muscle mass kita lain, kita punya tolerance kita lain. Walaupun katakan dekat sebelah sini ada kereta kancil dengan kereta kalau dua-dua walaupun badan lebih kurang sama, berat lebih kurang sama, tapi satu kapasiti enjin dia lebih besar. Jadi dia memang kena makan lebih banyak minyak berbanding dengan satu buah kancil kan. So sama juga analogi dia orang dengan orang. Walaupun berat badan sama, kalau dia punya isi dia lain, lain keperluan dia. So kesilapan besar apabila bermula diet, dia cut calories terlampau rendah. Ada setengah orang lagi teruk, dia ambil produk-produk slimming yang tak ada tauliah, tak ada background, dia ambil je, main ambil. Mungkin meal replacement kononnya lah. Masalahnya apabila dia ambil meal replacement saja dan kalori yang dia ambil seharian terlalu rendah tanpa mengira komposisi makronutrien. Maksudnya semua across the board dia makan kurang. Ini akan mendatangkan satu masalah. Masalah dia
mungkin mula-mula anda dapat nampak dia punya result ya. Mungkin anda dapat penurunan berat badan. Mungkin seminggu, 2 minggu dapat turun 2 kg, 5 kg. Nampak macam best. Tapi sebenarnya apa yang anda tengah buat? Anda buat starvation. Anda starvation, betul. Badan akan mula mencerna lemak. Akan mencerna anda punya simpanan gula. Lepas anda kurangkan storage glycogen tersebut, anda akan kurangkan lemak. Anda akan kurangkan berat badan. Tapi apabila anda punya metabolism masih kekal sama, dia start memerlukan tenaga kan untuk kerja seharian. So dia akan curi tenaga. Kalau tak dapat daripada makanan, dia akan curi daripada apa yang dalam badan. Walaupun anda ingin kurangkan lemak anda, tapi sebenarnya dia belum akses lagi anda punya spare tire tersebut. Apa yang dia akan akses dulu, benda yang berunsurkan gula juga, iaitu anda punya muscle, anda punya isi. So anda punya lemak sama, walaupun berat badan turun, tapi anda punya isi makin lama makin kurang. So first signs yang anda terlalu rendah kalori untuk jangka masa yang terlalu lama, seminggu 2 minggu okey lagi. Kalau lebih daripada tu, apa yang akan terjadi, anda akan mula rasa penat. Buat kerja harian pun rasa tak ada maya. Asyik nak tidur je. Sebab tak cukup kalori untuk supply kepada otak, untuk badan dan sebagainya. Dan badan akan buat satu adaptation, dia akan mengubah daripada capacity engine satu buah kereta golf kepada kancil, walaupun berat saiz badan lebih kurang sama. So secara saiz dia, kalau anda prolong, anda panjangkan tempoh masa pengurangan kalori terlampau drastik, iaitu dalam 40% dan ke atas. Maksudnya kalau anda memerlukan 1000, anda kurangkan kalori anda kepada 400 saja. And then anda punya engine akan mula turun, anda punya metabolisme akan turun. Sebab itulah anda panjangkan juga macam ni, anda tak akan dapat result yang anda mahu. Instead anda punya masa makin berkurangan, naik tangga makin susah, seharian anda rasa tak bermaya, rasa tak ada tenaga, dan walaupun nampak masa mula-mula ada perubahan, lama kelamaan anda rasa penat. Anda punya result tu akan plateau. Akan sentiasa sama je. Itu number one. So, Haji faham number one? Faham. Okey, maknanya kalau kita diet tu maknanya kita memangkat semua sekali kalori dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kita lagi penat. Itu yang kadang-kadang baru sekat jalan kan. Terus give up. Give up. Dia ingat dia boleh kumpul willpower untuk buat semula, tapi sebenarnya anda punya badan kata tak boleh teruskan macam ni. Kalau dia teruskan juga, anda akan mati. Kita punya otak tafsir macam tu. Sebab itulah dia cuba kekalkan apa tenaga yang ada dalam badan, dia akan cuba kekalkan juga. Sebab tu dia lagi simpan lemak daripada buang lemak. Okey. Kita punya badan ada capacity, kalau kita tak cukupkan capacity tu, dia akan makan diri. So janganlah buat calorie restricting diet yang terlampau drastik. Untuk makluman jugalah, yang yang kita anggap lebih kurang boleh achieve, lepas tu practical ialah 20% dan ke atas saja. Banyak tu je cukup. Dah boleh nampak result dan berkekalan. So mistake yang pertama lah. Okay, ready Haji untuk mistake yang kedua? Okay, so apa kesilapan yang seterusnya yang sering dilakukan? Kesilapan yang seterusnya, too much, too fast, too soon. Saya tulis dalam nota saya lah. Dia nak buat semua sekali, dia nak all in. Dia nak all in. Okay, dia set dalam otak dia 2021 January 1 saya nak start, saya nak all in. Jadi masa itulah dia start beli barang, ataupun dia hire personal trainer, dia start buat semua kerja-kerja tu dia buat sekaligus. Dia kata saya dah kumpul willpower dah, saya dah plan dah daripada awal tahun lepas. Tahun depan saya nak start, day one saya nak all in.
Tapi macam ramai orang, 80% atau lebih orang, dia akan berhenti setengah jalan. Pepatah Melayu dia kata hangat-hangat tai ayam lah. Betul-betul. Tapi saya boleh kata saya pun pernah dalam golongan tersebut. All in, nak semua jadi at the same time. So apa masalahnya? Masalahnya dari segi psikologi lah. Okay, dari segi psikologi, ya betul, kita nak momentum kan. Ada setengah orang nak kumpul momentum lah. Dia kumpul dana dia kumpulkan semua resourcesnya, dia bahagikan masa dia betul-betul. Dia nak all in. Tapi apa terjadi? Bila ada satu hiccup, ada satu bump on the road. Tiba-tiba ada kenduri pula dia kena pergi. Tiba-tiba dia jatuh sakit atau anak dia jatuh sakit, tak boleh teruskan diet tersebut. So apa jadi? Okay, number one setback, tak apa, esok saya buat. And then 2 setback, tak apa, esok saya buat. So last apa jadi? Bila dia all in, dia letak semua, kalau orang yang gambling lah, dia letak semua chip dekat satu tempat. Kalau chip tu tak kena, dia rugi semua. Dia tak nak buat lagi. So dia tunggu lagi tahun depan. Itulah kesilapan yang kedua. Too fast, too soon. Itu nombor 2. So maknanya kalau dos yang nak diet tu memang kena kena set target lah. Saya yakin ini nak sebenarnya nak menyambut awal tahun ni kan. Mesti ramai yang berizam lah, tahun depan aku mesti nak turun 10 kilo, tahun depan mesti nak kurang lah 20 kilo. Salah satu biasanya azam tahun baru kan. Tapi biasanya awal tahun baru tu dah buat setiap tahun lah, tapi tak jadi-jadi juga. Dan azam nak turunkan badan. So antaranya itulah maknanya jangan terlampau orang kata terlalu eager lah ataupun macam tak sabar untuk dia melalui proses, sebab kita pun kadang-kadang nak naik badan tu pun ambil masa yang lama, tiba-tiba kita nak drastik turun, itu menyebabkan dia jadi masalah. Betul. Memang keazaman tu bagus, tapi kena praktikal juga, kena faham diri sendiri, faham situation, mungkin kena cari guidance sikit lah, dan juga support macam mana nak buat secara betul dan secara konsisten. Kita bukan dalam mencapai kesihatan ni, kita bukan it's not a sprint, bukan nak pecut, it's a marathon kan, betul tak Haji? It's a marathon, jadi kita kena plan lah, kita cari kita punya pace sendiri, yang mana yang kita boleh kekalkan pace tersebut. Kalau kita pecut, patutnya marathon 10 kilo, tapi kalau 1 kilo dah semput dah, maksudnya ada masalah dekat situ, cara approach kita. Okay, so lagi apa seterusnya Coach? Apa kesilapan yang kesilapan ketiga ada kaitan dengan nombor 2 juga. Kita cari semua benda yang semua jatuh pada riba lah. Kita nak benda semua perfect baru nak start. Nak tunggu, tak tunggu Januari 1 2021 jam 1 contohnya kan. Nak perfect, align baru jadi. Tapi kalau tak kena perfect, dia tak nak start. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu saya kata, walaupun ada banyak mistake saya boleh highlight dekat sini, jangan risau, start je. Start dari mana yang kita ada, the first step tu yang penting. Katakanlah ada banyak cara kan, ada banyak ilmu yang kita belajar. Tapi kalau tak start, tunggu series dengan Coach Izan 10 minggu baru nak start yang first, sebab saya dah banyak ilmu. Tak guna. Saya bagi satu rahsia lah kan. Masa saya 120 kilo tu, saya belum start lagi. Tapi ilmu banyak dekat sini. Buku semua dah baca. Daripada buku depan sampai buku belakang. Semua saya tahu, tapi tak start. Tahu tak bila saya start? Saya start bila sebenarnya isteri saya lah, asyik bayar. Dia kata, jom pergi shopping. Shopping tu. Start dengan shopping dulu. Barang dah dalam fridge. Since barang ada dalam fridge, start je lah. So macam tu lah. Lepas anda dengar hujah-hujah saya lepas ni, tak payah ambil 3 langkah. Ambil 1 langkah saja. Walaupun kita tahu 2-3 benda, start dengan 1 je. Start, contohnya start tak nak buat mistake. Start dengar cakap orang, atau start bergerak lebih sedikit. Panjat tangga instead and then park kereta jauh-jauh. Perubahan yang kecil-kecil ni yang memberi impact yang lebih besar pada masa hadapan. So you jangan tunggu masa perfect baru nak start
Itu kesilapan nombor 3. Jangan tunggulah, pendek kata dia. Betul. Okey, so ada juga yang tanya, dia kata kalau macam apa ni, apa produk yang boleh bantulah, macam kalau kata let's say contohnya dia nak buat diet yang ni kan, macam compress diet tu, apa kesan dia kepada kita punya fizikal. Sebab ada yang dia kata aku nak buat compress diet lah, maknanya nak betul-betul diet puasa penuh. Okay. Diet berpuasa. Sebab okay. So bila kita tahu sedikit pasal berpuasa, intermittent fasting dan sebagainya, itu memang kaedah yang antara yang mudah dipraktik lah. So kita tak nak ada kesilapan ni. Bila kita kurangkan kalori yang kita makan tu kalori yang tak berguna. Contohnya kita puasa memang bagus puasa tu. Sebab kita boleh gunakan tenaga yang simpanan dalam badan, iaitu lemak, triglyceride dan sebagainya, kolesterol, itu semua boleh pakai balik, kita boleh recycle. So masalahnya, kita ada keperluan-keperluan lain juga, vitamin D, vitamin C kita perlukan hari-hari sebab benda tu susah nak replenish. Sebab dia tak kekal dalam badan kan. So kita kena selalu top up. Mineral pun sama. Kita rajin bekerja, kita berpeluh, banyak mineral hilang. Kalau kita sakit, ada banyak masa yang kena rebuild balik, kita punya immune system nak kena rebuild balik, memang perlu banyak tenaga. Kadang-kadang lebih baik kita dengar apa yang badan kita cakap lah. Kadang-kadang kita lapar tu ada sebab. Cuma kita kena suap dengan makanan yang berzat. So makanan yang berzat ni boleh jadi daripada makanan yang wholesome. Maksudnya tak banyak proses. Kalau beras tu biarlah tak berpolish, tak ada kisar. Maksudnya brown rice, basmati itu beras-beras atau nutrien yang lebih berkualiti lah kita cari tu. Tapi kalau tidak boleh juga, sebab kita nak start juga kan, kita tak nak tunggu. Apa kata ambil suplemen yang ada kualiti lah. Yang saya tahu Healthy Way ada wheatgrass, ada suplemen macam tu, ada multivitamins yang boleh tolong top up. Walaupun kita tengah bekerja untuk cari satu habit yang boleh kita apply untuk berpanjangan, sambil tu kita ambil makanan yang cukup bernutrisi untuk kita. Badan kita tak tunggu. Walaupun kita tunggu untuk approach yang lebih long term, badan kita tak tunggu. Badan kita terus dan sentiasa menantikan nutrien-nutrien yang berkualiti. Itulah kalau boleh jawab soalan tadi. Okay, untuk mistake yang seterusnya, diet too restrictive. Okay, dekat luar sana ada banyak jenis diet, betul tak? Ada yang sebab dia dengar daripada kawan dia, si Polan tu gunakan diet vegetarian. So dia pun nak join juga vegetarian, tapi tak tahu hujung pangkal dia. Dia tak tahu steps dia, apa yang dia kena makan, apa dia kena elak. Dia dengar daripada kawan dia je, Atkins diet, popular, celebrity tu pakai. Dia sihat, dia lost weight loss banyak. Tapi dalam banyak-banyak diet ni, dia ada banyak rules and regulation dan tak semestinya sesuai dengan keadaan kita. Saya bagi contoh lah, apa yang saya ikuti dulu, banyak yang kena adapt. Sebab contohnya lah, saya gunakan satu diet yang kita panggil Perfect 10 diet dulu. Masa first saya lost 40 kilos tu, saya gunakan Perfect 10 diet. Tak ada masalah dengan diet tu. Cumanya dia restrictive in a sense yang ini tak boleh makan, tu tak boleh makan. Tapi kalau kita pergi kenduri macam mana? Takkan tak nak makan kan? Takkan nak show face kan? So memang kita struggle lah. So in the end dia balik kepada hujah saya yang kedua tu, too fast too soon. Bila itu akan jadi roadblock yang akan datang lah, and then dia akan macam rasa patah hati, ataupun dia punya senarai kawan dia makin lama makin kurang. So kita tak nak diet yang terlalu restrictive. Dan ada juga satu lagi fahaman, dia kata everything in moderation. Semua sedikit-sedikit pun tak apalah. Gula sedikit, lemak sedikit, semua benda ambil ambil middle ground, kesederhanaan. Tapi saya nak bagi tahulah, ini pun tidak efektif juga untuk weight loss. Kenapa?
sebab dia tak dengar badan punya cakap. Sebab kalau anda sudah diabetik, kalau anda ambil sedikit gula pun tak guna, dia takkan nampak efek dia. Kalau anda seorang yang kurang aktif, kalau ambil kesederhanaan pun tidak berguna, tidak akan ada efek dekat situ. So we all kena cari satu tempat antara terlalu restriktif dengan yang kesederhanaan. Maksudnya daripada 50 ke 100, anda kena cari mana sweet spot kita. Bagi saya 80% tu paling cantik lah. Itu maksud saya. Kita tak nak diet yang terlalu restriktif, terlalu banyak rules and regulation, menyekat kita punya mental, kesihatan mental pun rasa terganggu sebab kita punya kawan, kita punya, especially dekat Malaysia lah, ada banyak benda yang tidak ada. Dalam satu diet tu katakan dia kena makan quinoa. Tak semua orang mampu untuk beli quinoa, makan quinoa tiap-tiap hari, kan? Boleh saya teruskan kepada yang seterusnya? Okey, boleh. Sila. Yang kelima. Okey, next. Yang kelima, tidak research tentang diet yang terbaik untuk anda. So macam saya cakap tadi lah, dia dengar kata kawan kata Atkins bagus. Bukan tak bagus. Ada orang kata ketogenic diet bagus atau low fat diet bagus. Kena faham, kena research dalam yang kita mampu macam mana nak apply untuk kita punya situation. Contohnya kan, kalau saya seorang yang terpaksa macam Haji pergi Selama, turun balik JB, kadang-kadang dulu kena pergi Sarawak kan. Itu kalau kita lifestyle macam tu, kita kena cari diet yang sesuai untuk kita. Kalau macam saya suka makan, macam mana nak cari jalan supaya diet tu sesuai untuk kita. Kita tak boleh ikut diet and then cacah merebahkan diet tu, tapi tak faham dia punya munasabah dia, tak faham kenapa logik dia. Kenapa logik low fat diet bagus? Kenapa vegetarian atau vegan diet bagus? Kena faham kenapa Atkins diet bagus. Dan sesuaikan kepada keadaan kita. Kalau ada macam Coach Izan, saya boleh detailkan lah mana yang paling bagus untuk anda. Kalau mereka yang terlepas minggu lepas punya promosi minggu lepas, saya akan lanjutkan untuk minggu ni jugalah. Apa yang kita boleh buat, daftarkan diri anda dekat channel Haji, dekat ruang chat. Lepas tu kalau anda berminat, kita akan hantar satu link supaya anda tekan link tersebut. Kita akan draftkan satu diet yang paling sesuai untuk anda. Kalau anda suka makan, boleh. Hajah Kamariyah, isteri dan kawan baik Haji sendiri telah daftar ataupun memasukkan nama beliau kepada kita punya program. So, kita tunggu dia punya result lah. Tapi saya boleh janjikan, kalau anda suka makan, anda pun boleh masuk dalam program yang so kita kena sesuaikan lah. Maksudnya lifestyle kita ada exercise ke tidak, kita ada medical problem ke tidak, kita diabetik ke tidak, itu semua kena sesuaikan diet tu kepada kita. Tidak semua diet sesuai untuk semua orang. Sebab tu ada banyak publisher, ada banyak pengarang buku, ada banyak personal trainer jadi selebriti, walaupun isu ni kerap berulang. Mereka tetap keluarkan solusi yang bermacam-macam dan masalah tetap ada. Macam-macam solusi, masalah tetap ada. Sebab apa? Sebab kita ni, kesihatan kita ibarat sebutir bawang. Ada banyak layer yang kita tak faham. Kita sendiri akan kena kaji dan tengok mana yang lebih efektif untuk kita atau tidak. So itu link lah untuk dapatkan borang untuk masuk kita punya program. Okay, so ada dekat saya punya page tu boleh nampak. Ada trickle. Okay. So itu dia punya link untuk dapatkan khidmat nasihat saya secara percuma, tak ada masalah. Kita nak kenal lebih ramai orang dan bantu lebih ramai orang. And then kita cubalah tengok macam mana diet tu boleh disesuaikan untuk anda.
Alright. So saya ada satu bonus content top mistakes untuk orang first time dieters. Top mistake ialah terlalu fokus kepada berat. Dia terlalu fokus. Saya nak kejar tahun 2021 saya nak hilang 20 kilo. Tapi dia punya objektifnya, dia punya untuk capai ni mungkin kurang realistik lah. And then dia terlalu taksub dengan apa yang skala cakap. So saya nak bagi tahulah untuk weight loss ni dia punya pencapaian kita tak semestinya linear tau. Tak semestinya seragam untuk sepanjang masa. Kita bukan weight loss minute by minute. Kita weight loss ni dia ibarat macam tangga. Dia kadang-kadang zas, kadang-kadang naik sikit, kadang-kadang turun banyak. Wallahu alam. Ni saya bagi saya punya pengalaman sendiri saya hilang 20 kilo tu. 20 kilo yang first sangat mudah. 10 kilo 8 kilo yang first pada minggu yang pertama saja. Dahsyat gila. Lepas tu tapi alhamdulillah momentum ada, saya kekalkan momentum tersebut. So lepas 21 hari saya hilang 20 kilo. Itu memang jarang-jarang berlaku lah untuk orang yang lebih berusia dan bukan lelaki. Untuk masa tu sebab saya start umur 34, so alhamdulillah masih ada hormon testosteron, kita punya metabolism masih tinggi lah. So alhamdulillah untuk saya, tapi bukan untuk semua orang. And then pengalaman saya juga, saya start plateau dekat lepas loss 30 kilo. Itu 4 bulan lah, 3 bulan saya dapat loss 30 kilo. Tapi yang last 10 tu paling susah. Last 10 tu saya dapat capai lepas masuk bulan puasa. Bulan puasa baru saya dapat hilang the last 10 kilo yang 40 tu. So itulah dia secara macam ada tetangga lah dekat situ. Bukan secara linear. So jangan risau kalau macam lepas 2 minggu, sebulan ke 2 bulan tapi tak nampak dia punya penanda tu kurang. Tak ada masalah. Sebab health is not the scale doesn't reflect your health. Kadang-kadang orang yang kurus pun sebenarnya dia tak healthy. Dia ada kita panggil skinny fat. Kalau skinny fat ni walaupun dekat luaran dia nampak macam slim, melim kan. Tapi sebab dalam tu kita ada juga satu kita panggil visceral fat. Visceral fat ialah lemak-lemak yang jahat yang melindungi kita punya organ-organ dalaman. Itu yang kita nak kurangkan. Kalau tak ada fat dekat kita punya luaran ni, kita punya brown fat kita panggil, tapi ada white fat dekat dalam tu, ada masalah. So jangan juga pandang serong macam kita dulu ada artis Hong Kong kita panggil Sammo Hung. Sammo Hung ni dia seorang ahli kungfu. Kalau mereka yang tengok cerita kungfu dulu lah, dia besar tapi dia atletik. Dia tak ada masalah, dia boleh insyaAllah dia dalam tu visceral fat dia, content dia mungkin kurang. So jangan tengok badan saja, tapi reflect kepada diri sendiri. Kita ya tanya, adakah kita bangun pagi tu sentiasa rasa legat, sentiasa rasa macam fatigue lagi walaupun tidur 7-8 jam. Itu petanda sebenarnya apa yang kita lihat perubahan kesihatan kita positif atau tidak. Kalau anda boleh jalankan kerja seharian tapi minda masih celik lagi dapat sampai pukul 7, pukul 8 malam, insyaAllah you punya kesihatan tu masih okey. Selain daripada tu, metrik-metrik lain yang kita tengok sebagai penanda aras kita ada improvement ke tidak, kita punya ukur lilit lah. Ukur lilit kita sama ada dekat sini ke, dada ke, perut, peha dan sebagainya, itu kita ukur tu juga. So jangan tengok pada skala je lah. Kadang-kadang ada satu term ni, kita kena tahu bahawa berat isi, berat daging lebih dari segi isi padu, kalau isi padu sama, berat protein dengan berat lemak, protein lagi berat. Macam kalau saya dengan seorang ahli bina badan walaupun lagi pendek, berat badan kita sama tapi kita punya isi kandungan kita lain. Sebab saya lebih kurang 20% lemak, dia
mungkin 10% dan ke bawah isi lemak dia. Isi kandungan lemak dia berbeza. Okey. Haji, saya rasa itu sajalah konten saya hari ni. Okey. So itulah ni pun ada beberapa orang yang share dia punya pengalaman. Contoh Puan dia kata dia pernah amalkan diet Ekin, ganti nasi buang dengan bunga kubis. Dia kata paling 2 minggu je tahan. Lepas tu tengok nasi pun bernafsu kan. Betul. Kita kena cari jalan untuk dapatkan the best of both worlds lah kan. Orang kata. Macam saya pun macam tu juga. Tapi secara praktikalnya kita tak masak and then kita banyak makan kat luar. Macam mana nak buat? Siapa yang nak mendaftar dengan Coach Izan ni untuk mendapatkan khidmat nasihat beliau, anda boleh log in dekat https://bit.ly/34L1BFZ atas perkongsian yang beliau dah bagi pada kita semua, satu ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan cuba untuk jemput coach untuk memberikan penerangan tentang cara diet yang betul. Okey, itu saja daripada coach. Terima kasih banyak. Kita dah dengar komen daripada ataupun penjelasan tentang kenapa hari ni berlaku masalah. Yang kalau boleh saya ringkaskan dekat sini, pertama kurangkan makan terlampau berlebihan lah, terlalu kawal makan sehingga kadang-kadang menyeksakan, kalori tak cukup, jadi tak bermaya, otak pun jadi beku, jadi tak cerdas. Itu pun salah satu kesilapan lah. Yang kedua dia kata too much, too fast, too soon, semua nak cepat kan. Dia boleh kalau tahun depan dia nak bermula diet, dia nak Januari tu dah turun 5 kilo, 10 kilo. So memang tak boleh lah, kita kena ambil secara beransur-ansur. Dan ada yang kesilapan ketiga, nak tunggu semua perfect. Semua perfect, semua dah in order, baru nak bermula. So tak payah, kita sebenarnya untuk diet ni, untuk tujuan kesihatan kita ni, kita boleh bermula pada bila-bila masa. Dan kemudian too restrictive. Dia kata maknanya macam sekat semua sekali. Tambah bila-bila sekat tu tak ambil pula suplemen, tak ambil pula makanan-makanan berkhasiat. Itu menyebabkan badan kekurangan khasiat, so juga mendatangkan kesan yang tidak bagus. Kemudian tak buat research. Tak buat research apa diet, sebab apa? Kita ni bentuk fizikal memanglah lebih kurang sama, tapi dari segi dalaman kita berbeza. Jenis darah, cara pemakanan dan sebagainya, cara kehidupan, kita punya aktiviti dan sebagainya, so berbeza. Jadi kita kena cari apa diet yang sesuai. Jadi di sini Coach Izan sebenarnya ada menyediakan khidmat nasihat dengan menggunakan produk terapi sel untuk memberikan kesan yang lebih baguslah. Jadi kalau ada rakan-rakan yang ingin untuk menyertai coach untuk dapatkan khidmat nasihat beliau, boleh daftar dekat link ni yang kita bagi ni. Dan yang keenam, kesilapan keenam, terlalu fokus, terlampau taksub. Dia fokus, dia kata nak 10 dia fokus benda tu saja. Jadi ini menyebabkan efek dia punya minda, efek dia punya dari segi aktiviti dan sebagainya. Jadi menyebabkan itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.